Datuk Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat, pelaksanaan projek Fasa 1 Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dibahagikan kepada 35 pakej kerja di mana sehingga kini 15 pakej 1A kerja telah dibuat pelantikan kontraktor bagi tujuan kerja-kerja pembinaan dengan status kemajuan terkini bagi pakej kerja yang telah dimulakan adalah 88% dan akan siap pada awal 2025. Manakala status pakej kerja 91A yang melibatkan laluan dari Serusuk ke Pitiru masih di peringkat perolehan. Sehingga kini pakej-pakej kerja berikut telah siap dan dibuka untuk pengguna jalan raya. Pakej kerja 5, Donggongan ke Papar telah siap pada 29 Ogos 2022. Pakej kerja 27, Kampung Lot M ke Batu 32 Sandakan telah siap pada 18 November 2022. Pakej kerja 15, Tawau ke Semporna telah siap pada 10 Ogos 2023 dan pakej kerja 21, Lahad Datu Bypass telah siap pada 30 Oktober 2023. Secara keseluruhan sebanyak 16 pakej kerja akan dilaksanakan buat masa kini dan kos keseluruhan sebanyak 10.849 bilion ringgit menggunakan peruntukan pembangunan sepenuhnya iaitu DE Development Expenditure. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi pakej 19 kerja Fasa 1B yang masih belum mula pembinaan dengan kos 15.7 bilion ringgit akan dibiayai secara hybrid menggunakan peruntukan pembangunan dan melalui terbitan sukuk oleh Dana Infra Nasional Berhad. Projek Sabah Pen Borneo Fasa 1B ini akan dilaksanakan dengan tempoh pembinaan selama 5 tahun dan dijangka akan dimulakan seawal suku kedua tahun 2024. LPB Sabah Fasa 1B ini telah pun selesai makmal pengurusan nilai peringkat kajian nilai, value assessment dan kejuruteraan nilai, value engineering yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 bagi memastikan segala skop dalam pakej ini diteliti sebelum ianya ditender. Pakej-pakej di bawah pelaksanaan Fasa 1B adalah seperti berikut. Janjaran Northwest sepanjang daerah Kota Belud, Sempang Menggayau Kudat, janjaran Southeast merangkumi Tawau sehingga Lahad Datu, jajaran Northeast melibatkan daerah Lahad Datu Sandakan dan jajaran Central melibatkan Telupit Keranau. Seperti dimaklumkan, Fasa 1B kini dalam proses perolehan dengan menggunakan kaedah tender prakelayakan terpilih di kalangan syarikat-syarikat yang berdaftar di Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih yang berhormat Menteri yang telah menjawab persoalan tentang bukan hanya prestasi pembinaan Pen Borneo. Minggu ini saya akan ke Kimanis, Sipitang, dan saya juga telah menjelajah beberapa kawasan dan dilaporkan bahawa prestasi meningkat. Tapi kalau kita ke peringkat bawah sebenarnya Datuk Speaker amat mengecewakan. The reality is there. Dan saya bimbang contohnya di Kimanis dan juga ke Sipitang. Masih lagi keadaannya begitu tidak siap. Di Tawau saya akui, pasal saya selalu balik bila saya bersiasat, kawasan itu cukup baik. Saya nak bertanya kepada yang berhormat, prestasi yang ada kegagalan syarikat-syarikat, mengapa pihak kerajaan tidak mengambil tindakan tegas untuk memutuskan supaya tamatkan mereka, kerana ini menjejaskan bukan hanya kesengsaraan kepada rakyat, malahan perbelanjaan kereta yang rosak di Sabah beribu. Dan ini harus ada ketegasan, seakan perkataan yang amat berhormat Perdana Menteri menoktakannya. There must be firmness. Kalau didapati mereka gagal, kerana dahulu masa kita kerajaan, kita lantik JKR dan juga JKR pusat untuk pantau. We don't leave it to PDP. Kerana itu tidak ada keupayaan mereka peringkat akar umbi itu. Saya nak tanya satu, adakah pihak kementerian mengambil tindakan tegas untuk memastikan supaya tamatkan bila ada kegagalan? Contohnya, prestasi daripada awal bila kita tamatkan 12% sepatutnya 49% pencapaian mereka. Hanya 12% saja di kawasan-kawasan. Tawau ada completed. Keduanya, saya ingin bertanya kepada yang berhormat tentang pempasan tanah yang ada. Berapakah jumlah? Berapa juta yang dibelanjakan menerusi pembinaan Pen Borneo ini? Pempasan tanah. Dan siapakah yang tanah-tanah? Kalau orang kampung saya tak kisah sangat. Dan saya dipahamkan ada setengah-setengah pihak
yang modal belanja sehingga berjuta pempasan tanah khususnya daripada Kimanai sampai ke Sipitang. Di situ perbelanjaan dia banyak. Dan saya ingin menjarankan kepada Yang Berhormat Menteri supaya RCI juga kita wujudkan, siasatan perlu dilakukan. Kerana ini perbelanjaan berbilion duit ketirisan rakyat ya, yang dalam keadaan yang susah. Kalau kita boleh buat RCI untuk kapal yang belanjanya kurang berbanding dengan Pen Borneo, kenapa tidak ada Royal Commission Inquiry, siasat kontraktor dia. Dan saya minta kepada Yang Berhormat bagi jaminan di parlimen ini kontraktor yang dilantik tadi itu. Dan saya akan pantau secara mendalam. If it is the same contractor, if it is the same shareholder, dan saya akan bangkitkan di parlimen ini. Terima kasih banyak. Walaupun saya pengurusi, saya menyokong apa yang Berhormat sempurna nyatakan. Yang Berhormat Menteri, silakan. Ya, izinkan saya menyatakan apakah yang berlaku untuk pakej 1A, 15 pakej kerja. Saya sebut tadi 88% secara keseluruhan. Sindomin Kampung Malalia 62.4%, Kampung Malalia Beaufort 49.3%, Beaufort Bongawan 66.3%, Bongawan Papar 92.5%, Donggongan Papar sudah siap, Putatan Inanam 76.7%, Inanam Sepanggar 95.8%, Sepanggar Bulatan Berungis 71%, Pituru Rampayan Laut 91%, Tawau Sempurna 100%, Lahad Datu Bypass 100%, Kampung Lod M Mile 32 100%, Mile 32 Moinot 18%, Moinot Sapi Nonggoh 49.98%, Sapi Nonggoh Sungai Bauto 28.8%. Jadi ini saya sebut satu persatu untuk makluman Yang Berhormat. Jadi dengan lain perkataan, jika mereka tidak dapat melaksanakan kerja dengan pantas dan mengikut masa yang kita tetapkan, apa yang cadangkan oleh Yang Berhormat untuk tamatkan itu, kita akan laksanakan. Semua kontraktor 15 pakej yang pertama ini semua daripada Sabah, Yang Berhormat, ya, semua daripada Sabah. Pakej 1A. Pakej 1B 15 ini dalam proses tender prakelayakan. Baru ini ditutup, ada 300 syarikat yang memohon, Yang Berhormat. 300 syarikat yang memohon. Dan kemungkinan kita mengambil masa sebulan untuk membuat shortlist daripada 300 syarikat itu sebelum dibawa ke lembaga tender. Jadi ia mengambil masa untuk kita pastikan memenuhi 3 syarat. Ya. Syarat yang pertama, berapa banyak kerja-kerja yang ada di dalam tangan mereka sekarang. Jika terlalu banyak, kita tak boleh nak bagi sebab khawatir mereka akan terlewat untuk menghabiskan kerana ada lagi kerja-kerja lain. Perkara yang kedua, syaratnya ialah pengalaman-pengalaman yang lepas. Adakah selama ini mereka hanya buat sekolah, tiba-tiba nak buat jalan, maka kita akan perhatikan perkara itu. Dan satu lagi ialah kekukuhan keuangan adalah penting. Ya. Tender untuk 15 pakej fasa 1B ini terbuka, bukan hanya untuk Sabah tapi juga untuk seluruh Malaysia dan hanya untuk kontraktor Malaysia. Dan kita tak akan buka kepada kontraktor luar daripada negara kita. Mengenai pampasan tanah, ini saya jawab bertulis. Terima kasih. Tuan Speaker, Sabah. Silakan Yang Berhormat Kapar. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya menyokong penuh supaya projek lebuh raya Pen Borneo Sabah ini disegerakan dan disempurnakan sebaik mungkin. Soalan penambah saya, apakah penambahbaikan Kementerian berhubung mekanisme penilaian semula pemantauan kualiti jalan dan penyelenggaraan secara berkesan, terutama membabitkan jalan-jalan yang sering rosak walaupun baru diturap semula, serta tindakan yang diambil terhadap pihak kontraktor yang gagal membaik pulih atau memenuhi jadual penyelenggaraan jalan raya. Adakah wujud keperluan supaya penggunaan drone dan sensor diperluas sebagai kaedah untuk mengesan kerosakan jalan serta penumbuhan pasukan memantau khas seperti yang disebutkan sempurna tadi untuk memantau kerja penampalan jalan oleh kontraktor yang menjalankan projek jalan raya berkenaan. Terima kasih, Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri. Ada 3 sebab jalan kita ni rosak. Yang pertama ialah sebab kenderaan lebih muatan. Kita sentiasa berhubung bersama dengan JPJ supaya perkara itu boleh dielakkan. Yang kedua, cuaca, iaitu sukar untuk dielakkan.
Yang ketiga ialah kualiti jalan itu sendiri. Jadi kita sentiasa memantau dari segi kualiti. Kita ada apps, semua dah sedia maklum. Apps itu My Jalan. Saudara boleh dapatkan apps itu, ahli-ahli yang berhormat boleh dapatkan apps itu, dan kita telah berkempen supaya rakyat menggunakan apps itu. Dan apabila kita masukkan maklumat dalam apps yang berkaitan, apps My Jalan, kita boleh memberikan terus maklumat jalan mana yang rosak terus kepada pihak kementerian. Kita ada war room, sekretariat yang menjaga dan memantau, tetapi hanya kira-kira 21% sahaja yang terlibat dengan jalan persekutuan. Selebihnya ialah jalan-jalan yang lain, jalan bandaran, jalan negeri, jalan kampung, ya. Tetapi walaupun melibatkan kementerian lain, kita masih lagi bekerjasama untuk menyampaikan maklumat-maklumat jalan rosak kepada pihak-pihak kementerian yang lain, KPKT, KKDW, Kementerian Pertanian jika jalan pertanian. Terima kasih.